Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mulakan dengan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin dan inayah
taufik dari Allah buat sekalian kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi kita diizinkan Allah dan dikurniakan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bersama-sama sekali lagi dalam suasana halaqatul zikr ataupun suasana Raudatun min Riyadil Jinan, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Azza wa Jal di atas permukaan bumi ini. Bagi meneruskan bicara kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, yang malam ini insya-Allah tuan-tuan kita masuk hadis yang ke-25. Nah, di bawah tajuk semua pelajar pasti untung. Semua pelajar pasti untung. Dan kalau faham ilmu maka bertambah untung lagi. Apa maknanya tuan-tuan? Nah. Wa an Wasilah bin al-Asqa' radhiyallahu anhu yaqul وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Artinya daripada Wasilah bin Asqa' radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu, barang siapa menuntun ilmu, barang siapa mempelajari ilmu, fa'adrakahu, lalu ia mendapatkannya. Mal murad, apa maksud mendapatkannya? Dia faham ilmu itu, dia memahami apa yang dibicarakan, apa yang dibahaskan. Dia belajar satu-satu bab, satu-satu perkara, dia faham apa yang dibicarakan. Maknanya dia mendapatkan ilmu itu, dia memahami ilmu itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu kiflani minal ajr, maka baginya dapat 2 pahala. Tuan-tuan boleh nampak tak? Puan-puan boleh nampak tak apa makna 2 pahala di sini? Seorang yang menuntut ilmu dan dia faham apa yang dia belajar waktu itu. Contohlah tuan-tuan duk mai kuliah subuh ke, yang dekat, contoh yang dekat dengan kita, kuliah maghrib ke, forum ke, apa sahaja wacana ilmu, majlis ilmu, tuan-tuan faham, puan-puan faham. Tuan-tuan dan puan-puan dalam bab ini mendapat 2 bahagian daripada pahala. Agak-agak 2 bahagian tu, mal murad, apa maksud 2 bahagian itu? Yang pertama, pahala menuntut ilmu. Tuan-tuan datang, tuan-tuan berada
tuan-tuan pulang daripada majlis ilmu, sekian banyak kelebihan fadilat. Hak tu bahagi yang pertama. Memang dapat dah. Hak tu langsam dah. Itu satu bahagi daripada dua pahala yang Nabi sebut ini. Bahagi yang kedua ataupun pahala yang kedua bagi seorang yang belajar dan dia faham, yang kedua itu ialah dia memahami ilmu itu. Pahala faham. Pahala berjaya mendapatkan ilmu yang ia belajar itu. Jadi siapa-siapa yang belajar, dia faham, dua pahala. Satu pahala belajar, kedua pahala faham. Selama ni tuan-tuan, puan-puan mengaji faham tak? Kalau faham, dua pahala. Pahala belajar dan pahala faham. Nah, moga-moga setiap kali kita hadir, falahu kiflani minal ajr, apa yang disebut oleh Nabi ini memihak kepada kita, insya-Allah. Tapi kalau tak nampak ustaz lagu mana? Bukan tak nampak saya dah. Tak nampak ustaz tu maksudnya tak peraya ustaz, duk pulun, duk main sedia ustaz, tapi tak nampak jalan. Apa maksud tak nampak jalan? Bukan tak nampak jalan main ke sini. Dia tak sampai tuan-tuan. Dia nampak jalan maksud yang kita nyatakan ni. Maksud sebalik dengan perkataan tak nampak jalan tu, dia tak upaya untuk memahami ilmu itu. Main-main dah. Belajar dah. Duduk dalam majlis ilmu, duduk dah dalam majlis ilmu pun, tapi tak faham. Tak ada apa ke ustaz bahagian bagi yang macam ni? Nampak gaya nak boleh penat saja ke kami ni? Apa kata Nabi sesudah itu? Fa illam yudrikuhu, dan barang siapa mencari ilmu tetapi dia tidak mendapatkannya, dia belajar, dia mengaji, pantang dengar majlis ilmu ni sampai tapi dia tak berjaya memahami ilmu itu, dia tak faham, kacau lagu tu. Maka datang dalam diri dia, jauh dalam sudut hati dia, dia dapat dah kelebihan belajar ni dengan sebab dia tak faham. Adakah dengan faham tu merupakan syarat dia dapat kelebihan menuntut ilmu? Maka kata Nabi, fa illam yudrikuhu kana lahu kiflun minal ajr. Dan barang siapa mencari ilmu tetapi dia tidak mendapatkannya, dia tak faham apa yang dia belajar, maka baginya dapat satu pahala. Kok mana pun kata Nabi, tetap dia dapat satu bahagian juga daripada pahala dari dua bahagian tadi itu. Pahala apa yang satu? Pahala menuntut, pahala mempelajari ilmu. Sebab tu tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan dan puan-puan mengaitkan diri, melibatkan diri dengan mana-mana majlis ilmu, walaupun tuan-tuan hadir lewat sekalipun di hujung kuliah dah, tapi tuan-tuan tetap, puan-puan tetap berusaha untuk berada salah seorang daripada penuntut ilmu, tetap ada kelebihan dan kebajikan dia. Apatah lagi tuan-tuan yang ada lebih awal dan awal daripada kuliah tu, dah standby dah ada dah. Dah perkemah kuda-kuda dah nak mengaji ni. Perkemah kuda-kuda tu. Sama-sama a'u bismillah tak faham. Kata kacau lagu ni. Tetap dia dapat pahala. Maknanya jangan putus asa dalam bab menuntut ilmu, walaupun ada ketika kita gagal memahami apa yang dimaksudkan dalam sesuatu perbahasan itu. Mengaji faham, dua pahala. Pahala mengaji dan pahala faham. Mengaji tak faham, satu pahala. Pahala mengaji.
Cuma satu je tuan-tuan. Tuan-tuan jangan minta lah bila selesai daripada bahas riwayat ni. Lepas-lepas ni tuan-tuan tak apa tak faham pun tak apa. Ada bahagian dah. Kan kalut apa? Kacau. Tak aci lagu tu. Saya seakan-akan kau boleh nak skip riwayat ni. Faham tak tuan-tuan? Boleh nak loncat riwayat ni. Tak mau lalu riwayat ni. Nak tahu hujung-hujung sikit tak apa. Supaya tuan-tuan tidak tasahul, tidak mempermudahkan dalam bab menuntut ilmu ni. Selama ni tuan-tuan dan puan-puan usaha tak nampak usaha lagi. Khetiak nak bagi faham juga. Tak faham awal kuliah nak bagi faham tengah-tengah kuliah. Tak boleh faham tengah-tengah kuliah, nak bagi faham di hujung kuliah. Usaha. Lepas-lepas jumpa riwayat ni, relax Kau mana pun ada habuan dah kan. Jangan lagu tu tuan-tuan, tak aci lagu tu. Usaha dulu ambil dua bahagian dah. Yakni belajar dan faham. Jadi tuan-tuan, tajuk kita malam ni faham ke tak ni? Kita tanya balik kan. Tajuk malam ni faham tak? Apa yang kita bicara ni faham tak ni? Malam ni tuan-tuan boleh dua pahala ke satu pahala? Tajuk kita paling mudah tuan-tuan ni. Setakat riwayat yang kita bawa malam ni lah tajuk paling mudah. Nabi kata siapa belajar, faham, dua pahala. Takkan tak faham ke? Siapa belajar, tak faham, satu pahala. Ustaz katalah mudah terang mana pun saya rasa saya faham kata saya tak faham. Difficult tu pula dah. Kan? Saya belajar dan saya faham kata saya tak faham. Tak apalah, reda dengan hak satu tu sudahlah. Hak sebahagian lah. Tuan-tuan, mudah je tajuk kita ni. Kita tak mendasari lagi perbahasan. Cuba Nabi sebut sebagai awalan dalam bab menuntut ilmu itu, siapa-siapa belajar satu-satu bab, satu-satu ilmu, satu-satu fasal yang melibatkan ilmu, dia faham, dia memahami apa yang dikehendaki, dia memperoleh sesuatu daripada kefahamannya. Alhamdulillah, falahu ajr, falahu kiflani minal ajr. Dapat dua pahala. Pahala belajar dan pahala faham. Tapi kalau usaha dah, belajar dan usaha untuk faham, tapi gagal nak faham ustaz. Mungkin kelemahan, mungkin letih, malam tu letih ke, sibuk sikit tadi. Jadi bila main mengaji ni, diri je yang sampai. Akal, zihin ni tak apa nak boleh fikir sangat dah. Tak tahu dia jadi menerbang, melayang, tak tahu ke mana ustaz. Tapi diri ni rasa rugi kalau tak mai. Usaha bagi mai juga mengaji pun. Tapi mengaji, canduk kata lah, otak ni, akal ni ustaz, kepala ni duk fikir benda lain. Adalah satu-satu ujian hidup ni kan. Wallahu alam. Kita tak tahu tuan-tuan, ujian tiap-tiap kita ni berbeza. Tahap berbeza Allah uji kita. Tubuh ada di sini, senyum dia ada di sini, tapi akal dia ketika itu ada di luar daripada majlis ini. Tetap dia dapat satu bahagian daripada pahala. Selagi mana tuan-tuan dan puan-puan berusaha untuk ada di sini. Satu bahagian itu pun besar tak sangka dah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan telah meluangkan masa tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan telah berusaha untuk memastikan tuan-tuan dan puan-puan berada dalam majlis ini. Tuan-tuan dan puan-puan telah berjaya menyusun waktu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan gagal menyusun, mengatur, mengurus masa, tuan-tuan dan puan-puan tak ada di sini waktu ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan selama ni tak akan ada di sini. Tapi tuan-tuan dah berjaya susun. Aku lagi maghrib kok mana pun Masjid Batu Nang. Abang Munenah ni Masjid Batu Nang apa ni? Tadi kata ada Masjid Batu Nang tak mana pula ni. Yang Dr. Masjid Toko Abdul Rahman Putra kan. Dia alias dia Masjid Batu Nang, Kuala Kedah.
Usaha kat mana pun, sibuk mana pun, bagi dan. Kalau boleh nak main awal, tak dan, nak main tengah, tak dan, lah pun tak apa. Kalau tak upaya lah pun, tak boleh nak kata apa dia. Tapi tak usaha, dia nak main. Tetap dia dapat satu pahala dah. Nah. Tambah-tambah tuan-tuan, di siang hari dengan letih cari nafkah. Nah. Talabal ma'isyah, cari sara hidup untuk sara diri tuan-tuan dan sesiapa yang di bawah tanggungan tuan-tuan. Letih yakmat dah. Buka-buka apa? Facebook, buka-buka WhatsApp. Ada kuliah malam ni. Ni. Tak larat dah tuan-tuan. Letih dah. Orang tak kalau rebah tubuh tu, loop. Letih. Kerja siang hari, sepanjang hari. Tapi gagah nak main juga. Betul kadang-kadang kalau saya nampak tuan-tuan terlelap, pada anggap saya tuan-tuan boleh sampai pun tak apa lah. Sebab saya tak tahu di sebalik tuan-tuan sebelum sampai di sini apa urusan tuan-tuan di luar sana. Komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Letih tu kita tak boleh nak jangka. Sibuk tu kita tak boleh nak bayang. Tapi tuan-tuan tetap sampai. Tiba-tiba terlelap. Jangan tuan-tuan anggap kata saya ni bila perasaan tuan-tuan terlena, apalah Ustaz anggap pada aku ni. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sampai pun alhamdulillah. Cuma jangan lena semua ya. Tuan-tuan. Cuma jangan lena semua ya. Lena semua kacau. Kita nak cakap dengan siapa? Hak kerja bendang, cara buat kerja bendang dia. Hak kerja sendiri, cara kerja sendiri. Hak jenis kerja dengan swasta ke kerajaan. Masing-masing komitmen masing-masing. Kerja buat masing-masing. Tapi tuan-tuan berusaha susun waktu untuk berada di sini. Itu maksud saya. Dah besar dah kelebihan dah. Tiba-tiba tuan-tuan faham. Dan itu yang kita nak daripada belajar ni. Tambah satu lagi. Jadi 2 pahala. Iaitu pahala mendapatkan ilmu itu, yakni memahami ilmu itu. Baik, sungguh untung menjadi pelajar agama itu. Dia kata, sungguh untung menjadi pelajar agama itu. Jadi pelajar sahaja sudah dapat pahala. Jadi penuntut ilmu pun pahala dah confirm dapat dah. Allahu Rabb. Tu tak kira faham tak faham lagi. Tuan-tuan berada, tuan-tuan berusaha nak datang, nak main sini pun dah kira pahala dah. Walaupun belum faham apa-apa. Bab mengaji, faham dah lagi. Tapi dah ada kelebihan sebagai seorang penuntut ilmu itu. Talib, talibah. Tetap ada bahagian dah. Apakah lagi kalau faham ilmu yang dicarinya, maka akan mendapat 2 pahala. Nampak tak? Tiba-tiba faham apa yang dipelajari. Dapat 2 pahala. Pahala mengaji dan pahala faham. Jadi Islam meletakkan pelajar agama itu di martabat yang paling tinggi dan di dalam keadaan yang sangat menguntungkan. Tuan-tuan, puan-puan, bila kita berusaha berada dalam majlis seumpama ini, tuan-tuan dan puan-puan yakin percaya sekalian kita tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Tetap ada kebajikan. Tetap ada catatan pahala dia. Cuma usaha lebih sikit bagi faham. Lepas tu dia tanya, Ustaz, malam ni kita nak faham apa? Ni nak faham ni. Dia main semangat tu. Malam ni kita nak bagi faham apa, Ustaz? Jadi bila Ustaz kata, bila kita mengaji, kalau faham 2 pahala. Kalau mengaji tak faham 1 pahala. Jadi malam ni kita nak bagi faham apa? La haula wa la quwata illa billah. Hak kita dah faham ni, suruh faham pun. Suruh faham atas salah. Okey, macam tu. Faham 2 pahala. Kau bayar mana? Tuan-tuan jangan bayang ilmu itu suatu yang suka. Dan kita dah sebut dah pada pertemuan 2 minggu yang lalu.
Kami ini golongan asatiza, da'i, pendakwah yang menyampaikan ilmu, sedaya mungkin akan cuba memudahkan kefahaman tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana yang disebut, dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh permudahkan ibarat-ibarat. Nah, permudahkan percakapan-percakapan, bahasa-bahasa yang digunakan supaya tuan-tuan dapat memahami dengan benar akan ilmu itu. Dengan faham yang benar ilmu itu. Bukan maksud lain tuan-tuan pi singgah faham bab lain. Tak. Nah, usaha tuan-tuan. Tapi kalau kata yang mana duk menyampai, duk mengajak ni, duk guna bahasa-bahasa, oi ustaz, serabut dengar. Penin. Abang. Jangan malu, jangan segan. Nah, kut bahasa saya pun tuan-tuan, nisbah saya kalau rasa bahasa saya tinggi sangat, tuan-tuan PM saya. Nah. Abang. Saya tak marah. Nah. Silat-silat saya belanja tuan-tuan makan mi abah. Tolong peringat saya. Kadang-kadang ustaz-ustaz ni pun dia SS, syok sendiri. Dia rasa tak ada rasa lagu mana tu kan. Seorang-seorang dia aja sembah. Rasa faham-faham dia seorang-seorang aja. Kan? Balik seorang-seorang dia aja dengan faham tu. Hadap mai hadap mengaji. Apa ke satu pun tak tahu apa ustaz tu abang. Tak mau lagu tu tuan-tuan. Biar kita balik bawa ilmu yang sama. Walaupun waktu datang mulanya pelbagai keadaan faham kita itu. Nah, jadi untuk tuan-tuan ada bahagian, ada bab yang mengajak ni pula ada bab dia. Nabi suruh permudahkan ibarat-ibarat, percakapan-percakapan, bahasa-bahasa supaya tuan-tuan mudah nampak satu-satu perbahasan ilmiah itu. Jadi betapa untung jadi pelajar ni kata pengarang ni. Faham atau tak faham tetap ada bahagian dia. Nah. Tidak ada ruginya menjadi pelajar. Ilmu akan bertambah. Martabatnya sentiasa ditinggikan, rezekinya dijamin. Ini kita jumpa dah riwayat-riwayat sebelum ni. Nah, antara riwayat kita jumpa sebelum ni tuan-tuan, apa kata Nabi? Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Sesiapa yang menuntut ilmu, seorang yang menuntut ilmu, laki baik perempuan, selama dia berada dalam majlis ilmu, seumpama dia berada pada medan jihad fi sabilillah. Keluar daripada rumah seumpama keluar berperang pada jalan Allah. Pulang daripada majlis ilmu seumpama pulang dari medan perang. Itu kelebihan. Dan memang ada dah. Dah diperuntukkan dah untuk seorang penuntut ilmu itu. Bahkan kata Nabi, man talabal ilma takaffalallahu lahu birizqi. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, Allah jamin rezeki dia. Jadi dia kata apa? Tidak ada ruginya menjadi pelajar. Ilmu akan bertambah. Martabatnya sentiasa ditinggikan. Rezekinya dijamin. Hidup di dunia akan lebih bahagia. Yang dikerjakan saban hari, pekerjaan Nabi-Nabi di akhirat pula akan mendapat pahala yang besar. Dan ditempatkan di dalam syurga bersama para anbiya dan mursalin. Apakah ada lagi kemuliaan yang lebih daripada ini? Yakni kemuliaan yang lebih daripada seorang penuntut ilmu? Tak ada dah. Hak ni ya. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan selama ni tuan-tuan, inilah seafdal amal. Rasanya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang lebih mulia dari menjadi pelajar agama. Apakah lagi kalau kelak akan menjadi ulama yang dapat menyinari masyarakat dengan ilmunya, maka akan lebih tinggi dan akan lebih mulia lagi martabatnya. Tambah-tambah bila mengaji, jadi alim pula. Boleh mengajar orang pula. Boleh menyampaikan ilmu untuk manusia lain pula. Menyebarluaskan ilmu itu pula. Daripada awalnya dia penuntut ilmu sahaja.
Dia boleh share pula dengan orang ilmu yang dia tahu tu, yang dia faham tu. Bertambah lagi kemuliaan ilmu dia. Tambah kita mengaji tak sampai ke orang pun ada kelebihan dah. Tambah kita mengaji untuk diri kita pun dah ada kelebihan dah. Tambahlah mengaji, boleh cerita dan boleh sampai ke orang pula. Bertambah lagi kemuliaan penuntut ilmu itu. Ya Allah, ada yang kata, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang sentiasa haus dengan ilmu pengetahuan. Yang sentiasa haus ni apa? Yang sentiasa dahaga untuk mendapatkan ilmu. Umpama kita ni dahaga. Kan orang dahaga sentiasa cari minuman, cari air. Sedia duk cari. Kerana kita sedia diuji dengan dahaga. Demikian seorang manusia yang beruntung itu, dia sentiasa dahagakan ilmu. Bila dahaga, suasana-suasana sebeginilah medan dan ruang yang kita ada. Nampak tak? Faham tak tuan-tuan? Tak Nabi kata apa malam ni? Malam ni tuan-tuan boleh dua ke satu? Dua. Boleh dua no? Pahala mengaji dan pahala faham. Nak faham apa? Mudah aja nak faham malam ni. Main mengaji, faham, dua pahala kata Nabi. Main mengaji, tak nampak jalan, satu pahala. Satu je. Nak. Ya Allah, jadikanlah kami dari hamba-hambamu yang sentiasa haus dengan ilmu pengetahuan. Lapangkan dada kami untuk menerima ilmu yang bermanfaat dan kumpulkan kami di hari kiamat bersama dengan para anbiya dan mursalin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita malam ini tuan-tuan dengan bacaan surah Al-Mulk. Hadza wabillahi taufiq. Dan kita harap yang hadir malam ni semua dapat kiflani minal ajr, dua bahagian daripada pahala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هذا وبالله توفيق وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
wabarakatuh.